Tidak lama lagi, misi Artemis II akan menghantar manusia ke bulan buat pertama kali dalam lebih 50 tahun. Kapal angkasa akan mengelilingi satelit bumi dan kembali semula. Satu peristiwa bersejarah. Tentang roket, trajektori, dan kru, saya sudah ceritakan dalam video lain di saluran ini. Tetapi ada satu soalan yang biasanya jarang disentuh. Di angkasa, bagaimana sebenarnya mereka pergi ke tandas? Misi ini kelihatan pada masa yang sama baharu dan sangat lama. Sebahagian besar roket menggunakan teknologi yang dinaik taraf daripada era kapal ulang-alik. Engine, penggalak, malah tangki utama, semuanya mempunyai sejarah yang panjang. Elemen yang benar-benar baharu boleh dianggap sebagai kapal Orion, walaupun reka bentuknya bermula ketika SpaceX masih membangunkan Falcon 1. Bagi Orion, ini akan menjadi penerbangan ketiganya, tetapi yang pertama dengan kru. Dan disinilah perkara menjadi menarik. Orion ialah kapsul pendaratan terbesar dalam sejarah. Ia jauh lebih luas berbanding Apollo dan direka untuk penerbangan otonomi sehingga 3 minggu. Di dalamnya terdapat tempat tidur, unit kecil untuk memanaskan makanan, peralatan senaman supaya otot tidak melemah, panel surya pada modul service, perlindungan daripada radiasi, sistem komputer dengan 3 lapisan sandaran, yaitu 3 sistem komputer bebas di atas kapal. Dan ya, tandas yang sebenar. Ia dipanggil UWMS, Universal Waste Management System. Sistem ini dibangunkan oleh NASA bersama Collins Aerospace selama hampir 10 tahun. Ini adalah tandas pertama yang direka khusus untuk penerbangan di luar orbit rendah bumi, bukan untuk stesen angkasa antarbangsa. Untuknya disediakan ruang berasingan dengan pintu. Mengikut standar angkasa, ini sudah seperti kelas perniagaan. Sistem ini berfungsi menggunakan kipas dan aliran udara. Sisa cecair disalurkan ke tangki berasingan. Sisa pepejal dimasukkan ke dalam bekas keras dengan bag khas. Banyak komponen diperbuat daripada titanium yang dicetak menggunakan pencetak 3D. Corongnya bersifat universal, sesuai untuk lelaki dan wanita. Cara menggunakannya mudah. Buka penutup, sistem terus berfungsi. Sebelum penerbangan ke bulan, sistem ini diuji di ISS sejak tahun 2020. Seperti biasa, beberapa masalah muncul. Sensor mengalami kegagalan, bau kadangkala terlepas, pengedap dan bag perlu ditambah baik. Namun masalah inilah yang membolehkan sistem ini diperhalusi sehingga benar-benar berfungsi. Sebagai perbandingan, angkasawan program Apollo 6 hanya boleh bermimpi tentang kemudahan seperti ini. Tiada kabin, tiada privasi. Mereka menggunakan bag khas dengan tepi berpelekat yang perlu digunakan secara manual di hadapan rakan kru. Selepas digunakan, bag tersebut tidak boleh ditutup serta-merta kerana gas akan terhasil di dalamnya dan boleh menyebabkan bag pecah. Oleh itu, bahan kimia khas ditambah dan kandungannya perlu diuli secara manual supaya semuanya berjalan tanpa masalah. Dan ya, semua yang pernah terbang ke bulan melalui pengalaman ini. Dalam misi jarak jauh, bukan hanya engine dan trajektori yang penting. Kadangkala, kejayaan ekspedisi bermula dengan sistem keperluan harian yang benar-benar berfungsi dengan baik.